Ya nih. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lapangkan tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan kurnianya. Kita masih lagi dapat meneruskan kehidupan kita dan dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepadanya. Dan kita alhamdulillah kita sama-sama dapat duduk dalam majlis ilmu pada malam hari yang mulia ini, yang mana seperti biasa kalau mengikut jadual malam ini kita kuliah akhlak, kuliah akhlak ataupun kitab La Tahzan. Tapi malam ini kita terpaksa ubah jadual tersebut memandangkan Al-Fadhil Ustaz Zakaria dia berlaku pertemuan program. Dia terpaksa menghadiri satu program. Jadi insyaAllah beliau akan bersama-sama dengan kita pada hari Ahad malam nanti. Dan beliau minta supaya saya menggantikan tempat beliau pada malam ini. Jadi ala kulli hal, insyaAllah kita teruskan juga majlis kita. Dan mudah-mudahan dia akan memberikan manfaat kepada kita semua insyaAllah. Dan pada malam ini saya tidak akan membahaskan kitab La Tahzan, karena itu akan dibahaskan oleh Ustaz Zakaria nanti. Seperti mana kebiasaannya, saya akan membawakan kuliah kitab fiqh berpandu kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji, kitab Al-Fiqhul Manhaji. Dan alhamdulillah pada minggu yang lepas kita telah membincangkan tentang jenis-jenis bersuci, yaitu bersuci daripada najis, dan kita sudah terangkan tentang beberapa benda-benda yang dihukumkan sebagai najis menurut pandangan ataupun mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi pada malam ini insyaAllah kita akan bincang bagaimana pula cara untuk membasuh atau menyucikan najis-najis tersebut. Dan sebelum itu kita sambung dahulu perbahasan kita tentang jenis najis, yang mana najis ini dia terbahagi kepada dua jenis. Satu yang disebut sebagai najis aini, dan satu lagi sebagai najis hukmi. Najis aini dan juga najis hukmi. Jadi semua bentuk-bentuk najis ini dia terangkum dalam dua bentuk. Banyak-banyak macam najis yang kita sebutkan pada kuliah yang lepas itu, dia terangkum di dalam dua bentuk najis. Sama ada dia najis yang bersifat najis aini ataupun najis yang bersifat najis hukmi. Apa maksud najis aini? Aini itu ain, perkataan diambil dari perkataan ain. Ain maksudnya mata. Jadi bila kata najis aini, najis yang boleh dilihat dengan mata. Maknanya bila boleh dilihat dengan mata, najis itu ada jirimnya, ada bendanya. Ada benda najis itu yang boleh kita lihat. Ada sifat-sifatnya yang boleh kita lihat dan boleh kita tengok, sehingga kita mengatakan oh ada najis di sini. Itu najis aini, ada jirimnya. Manakala najis hukmi yang jirim bendanya itu sudah tidak ada, tetapi bekasnya masih ada. Contoh kita kata air kencing yang sudah kering airnya, tapi bekas air kencing tadi masih ada, maka dihukumkan sebagai najis hukmi. Dihukumkan sebagai najis hukmi, walaupun kesannya sudah hilang. Sifatnya yang tiga yang kita sebutkan sebelum ini, yaitu bau, warna dan rasanya sudah hilang, tetapi bekas dia masih ada, maka dihukumkan juga sebagai najis. Cuma najisnya adalah najis hukmi. Baik. Kemudian kita tengok perbahasan tentang bagaimana cara hendak menyucikan najis-najis ini. Jadi kalau menurut pandangan ataupun dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengkelaskan najis ini kepada cara menyucinya itu dikelaskan kepada tiga bentuk, tiga bahagian. Tuan-tuan semua sudah maklum, ini sebagai ulang kaji. Yang pertama disebut sebagai najis mughallazah.
najis mughallazah. Kemudian yang kedua najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah biasa kita dengar nih, kita semua tahu lah nih ya, bila sebut najis mukhaffafah apa dia, najis mutawassithah apa dia, dan najis mughallazah apa dia. Tapi saya ingat dulu masa ya, belajar bab ni, bila diterjemahkan tu najis mukhaffafah, dia kata najis ringan. Najis ringan. Jadi gambaran kita ni bila kata najis ringan ni, kita tak tahu lagi apa dia najis ringan itu. Jadi kita nak tahu macam mana najis ringan tu, kita gambar seolah-olah najis itu bila jatuh di sungai dia timbul. Itu najis ringan. Jatuh sungai dia timbul tu, najis ringan lah itu. Ya? Jadi yang najis mughallazah, yang najis berat ni pula bila jatuh di sungai dia tenggelam. Itu najis berat. Sebab dia tenggelam. Yang mutawassithah yang sederhana ni, yang sekejap tenggelam timbul, itu najis mutawassithah. Itu dulu. Ya, sebab kita dah tahu bila diterjemah macam tu, najis mukhaffafah dia kata najis ringan. Ya, najis ringan. Itu yang biasa kita dengar ya, najis ringan. Baik, mukhaffafah ini diambil dari maksud kata khaffafa. Khaffafa artinya diringankan. Jadi bila kata mukhaffafa, maf'ul khaffafa dari perkataan khaffafa yukhaffifu takhfifan. Mukhaffafa maknanya najis yang diringankan. Diringankan bukan pada dia punya berat, tapi pada hukumnya. Maksudnya di sini ialah najis yang dihukumkan sebagai najis ringan. Najis yang dihukumkan ringan. Begitu juga dengan mughallazah. Ghallazah artinya memberatkan. Jadi mughallazah yang dihukumkan dengan najis berat, dan seterusnya mutawassithah. Baik, bagaimana cara menyuci najis mughallazah? Kita maklum sebelum ini kita sudah terangkan bahwasanya najis mughallazah ni dia ada dua jenis saja, dua macam. Satu anjing dan juga khinzir ataupun babi. Najis anjing dan juga babi. Dalilnya pun kita sudah sebut satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Idza walagal kalbu ina'a ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Ihdahunna bit-turab. Dalam riwayat yang lain Rasulullah kata ulahunna bit-turab. Ya. Apabila anjing menjilat bejana ataupun bekas kamu, kata Rasulullah, maka hendaklah basuh ia dengan 7 kali basuhan. Basuh dia 7 kali. Itu Rasulullah terangkan sudah macam mana cara membasuh. Ihdahunna bit-turab, salah satunya dengan air bercampur tanah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah kata ulahunna bit-turab. Basuhan yang pertama dengan air bercampur tanah. Itu setengah ulama dia menyusun, dia menerangkan cara membasuhnya. Basuhan pertama adalah air bercampur dengan tanah. Yang kedua dan seterusnya itu barulah menggunakan air mutlak. Ya. Itu yang disebut dalam hadis Nabi. Itu hadis tadi menyebut tentang anjing, jilatan anjing. Maka menurut pandangan Imam Syafi'i, kalau sudah air liur anjing itu sahaja sudah begitu cara menyucinya, apatah lagi dia punya anggota badan keseluruhannya. Sebab air liur tadi bahagian daripada anggota badan anjing tersebut. Maka sebab itu apabila kita pegang badannya ke, ekornya ke, ataupun najisnya ke, maka semua itu dianggap sebagai najis mughallazah. Kena basuh dengan 7 kali basuhan, dan salah satunya air bercampur tanah. Ya. Baik, bagaimana pula dengan khinzir ataupun babi? Jadi kata Imam Syafi'i, babi disebut dalam Al-Quran sebagai binatang rijsun, dan Allah mengharamkan dagingnya. Rijsun, najis, dan Allah mengharamkan dagingnya. Maka sudah pasti kedudukan babi ini lebih teruk daripada anjing. Maka dikiaskanlah anjing tersebut dengan khinzir tadi dengan babi. Sama juga dia kata, ini kategori najis mughallazah, ni najis berat. Dan juga keturunan daripada salah satu, keturunan daripada kedua-duanya, ataupun salah satu daripada keduanya. Ya, salah satu daripada keduanya. Contoh yang kita sebut sebelum ini, apabila anjing bercampur dengan binatang yang halal dimakan seperti kambing, lahir anaknya, maka anaknya juga dihukumkan ya haram dimakan dan dihukumkan najis. Idza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Itu dalam kaedah fiqh disebut. Apabila berkumpul yang halal dengan yang haram, maka yang dimenangkan yang haram tadi. Bercampur anjing dengan kambing, maka anjing itu yang menang. Anaknya itu dinisbahkan kepada keturunan anjing tadi. Sama juga dengan khinzir. Begitulah keadaan ya.
Baik, kemudian najis mukhaffafah. Ya, najis mukhaffafah. Kenapa diterangkan najis mukhaffafah terlebih dahulu, bukan mutawassithah? Diambil najis mughallazah dulu sebab senang kita ingat, iaitu anjing dan khinzir. Kemudian najis mukhaffafah, ya, disebut dulu najis mukhaffafah sebab ini pun senang juga kita tahu, ya. Yang masuk dalam kategori najis mukhaffafah ni cuma satu saja, yaitu air kencing bayi lelaki yang berumur tidak lebih 2 tahun dan hanya menyusu susu ibu sahaja. Dia tidak makan lain daripada itu, dia tidak menyusu selain daripada susu ibunya. Ni, ya, bayi lelaki yang berumur tidak lebih 2 tahun, kemudian dia tidak makan selain daripada menyusu susu ibu. Kalau yang bayi lelaki melebihi 2 tahun, kenapa Imam Syafi'i kata 2 tahun had umurnya? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Luqman, wa fisaluhu fi amain. Ya, dalam surah Luqman Allah sebut wa fisaluhu fi amain. Tempoh menyusu bagi seorang bayi itu adalah 2 tahun. Allah sebut dalam Al-Quran, wa fisaluhu fi amain. Tempoh menyusunya itu adalah 2 tahun. Maka lepas daripada 2 tahun itu sudah bebas, bukan lagi tempoh yang terikat untuk menyusukan anak-anak. Jadi Imam Syafi'i kata umur bayi lelaki 2 tahun. Kenapa ditetapkan bayi lelaki? Sebab yang datang dalam hadis Nabi, dia menceritakan, dia menyebut tentang bayi lelaki sahaja, tidak sebut bayi perempuan. Dia kata bayi lelaki, ya. Dalam hadis, nanti kita akan sebutkan hadisnya yang menjadi dalil bagi Imam Asy-Syafi'i. Baik, kemudian dia tidak menyusu selain daripada susu ibu. Jadi kalau ada bayi lelaki yang berumur tidak lebih 2 tahun, dia sudah menyusu susu Nespresso ke, Dutch Lady ke, atau apa lagi, Dumex dan sebagainya, maka itu tidak termasuk sudah dalam kategori najis mukhaffafah. Tidak termasuk. Atau dia minum susu kambing ke, tidak termasuk sudah tu, ya. Dia yang syarat dia tu, dia tidak makan selain daripada susu ibu. Baik, dalilnya dan cara menyucinya, dia memadai, ya, untuk membersihkannya dengan hanya merenjiskan. Kita ambil air, kita renjis, renjis macam tu, renjiskan air ke atas kawasan yang terkena najis, dan renjisan itu perlu diratakan, ya, perlu diratakan. Jangan kita renjis bagian sana saja, yang bagian sini tidak direnjis, dia kena rata semua renjis tu. Itu memadai, cukup. Jadi bila kata Rasulullah terangkan cara menyucinya itu dengan hanya merenjiskan, maka Imam Syafi'i kata najis ini adalah najis mukhaffafah, najis ringan. Gitu. Maka renjisan air tersebut hendaklah meratai semua tempat najis walaupun tanpa mengalirkannya. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, beliau berkata, annaha atat bi ibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu. Beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Qais binti Mihsan ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang anak lelaki kecil yang tidak makan apa-apa makanan selain daripada menyusu susu ibunya. Lalu anak tersebut kencing di atas baju baginda Rasulullah. Maka baginda menyuruh supaya didatangkan air, lalu baginda merenjiskannya tanpa membasuhkannya. Ini hadisnya menyebut jelas bagaimana Rasulullah ambil air tadi dan renjis. Dan dalam hadis ini tadi disebut bayi lelaki, dia tidak sebut bayi perempuan. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu najis mutawassithah, najis pertengahan. Yaitu najis, kita maklum tadi, najis mughallazah ada 2 dan najis mukhaffafah ada 1. Maka selain daripada kedua-duanya ini, maka dia masuk dalam kategori hukum najis mutawassithah. Itu senang sudah kita faham, ya, senang sudah kita ingat, tahu apa jenis najis ini, ya. Najis mutawassithah iaitu najis pertengahan, najis selain anjing dan babi serta air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan kecuali susu manusia. Contohnya air kencing manusia, ya, tahi haiwan dan darah. Ia dinamakan najis pertengahan kerana ia tidak suci dengan hanya direnjiskan air ke atasnya, ya, tidak memadai, dia tidak cukup kalau kita hanya merenjiskannya. Dan juga tidak wajib dibasuh berulang-ulang kali. Sekiranya najis tersebut boleh dihilangkan hanya dengan sekali basuhan. Dinamakan najis mutawassithah sebab tidak boleh, tidak cukup hanya dengan merenjiskannya, dan kita tidak wajib basuh dengan air bercampur tanah. Tidak wajib basuh dengan air bercampur tanah, maka najis ini dihukumkan najis mutawassithah, ya.
Apa dia jenisnya? Selain daripada anjing dan babi, dan selain daripada air kencing bayi lelaki tadi. Darah, nanah, muntah dan sebagainya itu adalah najis mutawassithah. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an. Ya, beliau berkata, "Idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bih." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke kawasan lapang untuk menunaikan atau untuk qada hajat, ya, membuang air, maka aku datangkan kepadanya air. Ya, Anas bagi Rasulullah air itu untuk istinja, lalu baginda membasuh dengannya. Jadi dalil daripada hadis ini, kalaulah kata najis manusia itu bukanlah najis ataupun cukup dengan merenjis, Rasulullah akan cuma renjis saja. Tapi tidak, Rasulullah ambil air dan Rasulullah basuh. Itu menunjukkan ianya najis mutawassithah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu an, beliau berkata, ya, Ali berkata, aku adalah seorang yang selalu keluar air mazi. Ana rajulun madzaun, kata Sayyidina Ali. Ya, aku ni seorang yang selalu keluar air mazi. Dan aku merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah. Jadi Ali ni dia malu mau tanya kepada Nabi, ya, tentang hukum air mazi ini. Lalu beliau meminta seorang sahabat Nabi, ya, Miqdad bin Al-Aswad. Beliau minta Miqdad ni untuk tolong tanyakan Nabi dulu macam mana hukum air mazi ini. Malu aku, katanya. Malu aku mau jumpa Nabi ini. Ya. Maka Miqdad pun datang menemui Rasulullah dan bertanya, macam mana hukum mazi ini? Rasulullah kata, ya, memadai padanya, kata Rasulullah, padanya dikenakan wudu. Artinya mazi tadi membatalkan wudu. Itu satu. Kemudian dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, basuhlah ia dan berwudu semula. Basuhlah ia dan berwudu. Di situ ada dua hukum. Satu, Rasulullah perintah untuk membasuh air mazi tadi, menunjukkan air mazi itu adalah najis. Kemudian yang kedua, apabila Rasulullah memerintahkan Ali supaya berwudu, menunjukkan mazi ini juga membatalkan wudu. Dua hukum. Ya, air mazi ini najis dan dia membatalkan wudu. Ya, baik. Dan diterangkan di sini, air mazi ialah cecair berwarna kuning kejernihan, dan biasanya ia keluar ketika syahwat sedang memuncak. Maklumlah kita, jenis air mazi ini, dia yang penting dia jernih, jernih. Kalau air mani pula dia berwarna keruh, putih keruh. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tanah yang rendah untuk membuang air. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Mas'ud memberinya 3 biji batu. Aku mendapati 2 biji batu sahaja dan aku mencari yang ketiga tetapi tidak mendapatinya. Lalu aku mengambil tahi binatang yang kering dan aku bawa kepada Rasulullah, dan Rasulullah telah mengambil 2 batu tersebut dan mencampakkan tahi binatang itu seraya berkata, ini adalah najis. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud dia tolong carikan batu untuk Nabi beristinja. Dia cuma dapat 2 biji batu, yang satu lagi dia kata tidak ada batu ni, dia jumpa najis yang sudah kering, ambil je lah. Dan dia bagi Nabi ambil yang 2 biji batu dan Nabi buang yang najis tadi. Ya. Jadi mafhum daripada hadis ini, najis tadi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan najis kita tidak guna untuk membasuh najis, bertambah najis lah dia. Gitu. Ya. Baik. Itu tadi cara menyucikan najis, ya. Mukhaffafah, mutawassithah dan najis mughallazah. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masuk kepada najis-najis yang dimaafkan. Ya, najis-najis yang dimaafkan. Islam adalah agama kebersihan. Oleh itu Islam mewajibkan supaya menghilangkan najis di mana sahaja ia berada dan menyuruh supaya memelihara diri daripadanya. Islam juga telah menjadikan bersuci daripada najis sebagai syarat sah sembahyang, sama ada suci pada pakaian, tubuh badan ataupun tempat. Ya, maka wajib kita membersihkan, menyucikan tubuh badan dan pakaian kita serta tempat untuk memastikan ibadah kita sah. Ibadah salat, terutamanya ibadah salat. So, itu kita sebut sebelum ini, maksud bersuci ataupun maksud najis ialah perkara-perkara yang menghalang daripada sahnya salat dan ibadah yang seumpamanya. Maka bersuci ialah perbuatan menghilangkan najis yang menghalang daripada sah salat. Itu maksud bersuci. Namun walau bagaimanapun, pada masa yang sama Islam adalah agama yang memudahkan dan tidak menyusahkan.
Oleh itu Islam memaafkan sesetengah najis yang susah untuk dihilangkan dan juga sukar untuk dipelihara diri daripada terkena padanya, bagi memudahkan manusia dan mengelak sebarang kesulitan daripada mereka. Tapi pada masa yang sama mungkin kita ini dalam keadaan yang sukar untuk mengelak daripada najis-najis tersebut, ataupun mungkin ada najis yang sudah terkena pada badan dan pakaian kita tapi susah untuk dihilangkan, ya, susah untuk dihilangkan. Maka dalam keadaan ini Islam datang dengan cara yang memudahkan, dan dimaafkanlah beberapa jenis, ya, jenis-jenis najis, ya, yang apabila terkena badan ataupun pakaian kita, najis ini dimaafkan dan boleh dibawa untuk beribadah. Di antara najis yang dimaafkan ialah yang pertama, yaitu percikan air kencing yang terlalu sedikit yang tidak dapat dilihat oleh mata yang sehat penglihatannya. Maknanya mata yang okey, yang sehatlah matanya. Bila dia buang air kecil, ya, kita tidak nampak ada percikan air tadi kena pada pakaian kita, ya, kita tidak nampak. Tapi kalau memang betul ada terkena, maka itu dimaafkan, ya, dimaafkan. Tapi kalau kita nampak ada percikan terkena pada pakaian kita, jadi ukurannya ialah nampak atau tidak, itu saja. Dengan mata yang normal, dengan mata yang normal. Tapi kalau yang perlu pada, minta maaf lah, kalau yang perlu pada gelas mata atau spek mata itu untuk tengok, itu tidak normal. Maksudnya penglihatan yang tidak, bukan penglihatan biasa sudah, tidak boleh diambil kira. Jadi mata yang biasa, yang sehat, dikata. Kita tengok, ya, tidak ada, kita nampak percikan tadi, maka dimaafkan. Kalau ada pun berlaku, dimaafkan sudah, ya. Yang kedua, darah nanah, ya, darah kutu anjing dan najis yang sedikit yang dibawa oleh lalat, selagi ia bukan perbuatan manusia dan bukan dengan sengaja. Maksudnya lalat tadi dia hinggap di najis, kemudian dia datang terbang melayang-layang hinggap di baju kita, tu, ya, maka yang najis yang ada pada kaki lalat tadi melekat di baju itu dimaafkan, atau kena pada badan kita itu dimaafkan. Susah juga, kita tidak nampak, ya, kita tidak nampak. Baik. Yang ketiga, darah atau nanah luka walaupun banyak, ya, dengan syarat ia terjadi pada diri manusia itu sendiri, bukan hasil daripada perbuatannya dan bukan dengan sengaja. Disyaratkan supaya darah atau nanah tersebut tidak mengalir ke tempat lain. Ya, kita main bola jatuh, ya, siku berdarah, atau dia jadi luka kemudian bernanah, ya, maka darah atau nanah